اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku, dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل الأمور لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل
وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. Sadaqallahul Azim. Maksudnya, dan Allah yang menciptakan kamu dari tiada kepada ada. Kemudian ia menyempurnakan tempoh umur kamu. Maka ada di antara kamu yang disegerakan matinya. Dan ada pula di antara kamu yang dikembalikannya kepada peringkat umur yang lemah. Peringkat tua kebudak-budakan. Sehingga menjadilah ia tidak ingat akan sesuatu yang telah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Dan Allah telah melebihkan sebahagian dari kamu atas sebahagian yang lain pada rezeki yang dikurniakannya. Dalam pada itu, orang-orang yang diberi kelebihan itu tidak mau memberikan sebahagian dari kelebihan hartanya kepada hamba-hamba mereka. Supaya orang-orang itu dapat sama mempunyai harta. Maka mengapa mereka tergamak mengingkari nikmat Allah itu dengan perbuatan syirik? Dan Allah menjadikan bagi kamu dari sisi kamu sendiri pasang-pasangan, isteri. Dan dijadikan bagi kamu dari pasangan kamu anak-anak dan cucu cicit. Serta dikurniakan kepada kamu dari benda-benda yang baik lagi halal. Maka patutkah mereka yang ingkar itu percaya kepada perkara yang salah, yakni penyembahan berhala, dan mereka kufur pula akan nikmat Allah. Dan mereka menyembah benda-benda yang lain dari Allah, yang tidak berkuasa memberikan mereka sebarang rezeki pemberian dari langit dan bumi. Dan mereka pula tidak berdaya sama sekali mendapat kuasa itu. Oleh itu, janganlah kamu mengadakan sesuatu yang sebanding dengan Allah. Kerana sesungguhnya Allah mengetahui setakat mana buruknya perbuatan syirik kamu sedang kamu tidak mengetahuinya. Allah memberikan satu misal perbandingan. Seorang hamba abdi yang menjadi milik orang yang tidak berkuasa melakukan dengan bebas sesuatu pun. Dan seorang lagi yang merdeka yang kami kurniakan kepadanya pemberian yang baik, harta kekayaan dari kami. Maka ia pun membelanjakan hartanya dengan bebasnya. Sama ada secara bersembunyi atau berterang-terangan. Adakah kedua orang itu sama sekali? Segala puji tertentu bagi Allah. Dan Allah jualah yang berhak disembah, tetapi kebanyakan mereka yang musyrik tidak mengetahui hakikat tauhid itu. Dan Allah memberikan satu misal perbandingan lagi. Dua orang lelaki. Salah seorangnya kelu pekak dari semula jadinya. Tidak dapat menyatakan apa yang difikirkannya dan tidak dapat mendengar apa yang dikatakan kepadanya. Dan ia pula menjadi beban kepada orang yang menjaganya. Kemana sahaja dia diarahkan pergi oleh penjaganya, tak dapatlah dia membawa sesuatu yang berfaedah. Adakah dia yang demikian sifatnya sama seperti orang yang boleh berkata-kata serta dapat menyuruh orang ramai melakukan keadilan? Dan ia sendiri pula berada di atas jalan yang lurus, jalan yang benar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, penafsiran kita pada malam ini bermula daripada ayat yang ke-70 sehinggalah ayat yang ke-76. Yang masih lagi kita berada dalam penafsiran surah An-Nahl. Surah yang ke-16 pada juzuk yang ke-14. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menceritakan tentang bagaimana Allah Ta'ala menciptakan manusia dan peringkat-peringkatnya. Perubahan-perubahan yang berlaku pada manusia yang menandakan kekuasaan Allah. Dan juga Allah Ta'ala menjelaskan tentang kekuasaan Allah dalam memberi rezeki. Dan juga menjadikan bagi manusia itu pasangan-pasangan mereka. Dan Allah Ta'ala mengajak manusia membandingkan antara kekuasaan Allah dengan sembahan selain daripada Allah. Kemudian Allah Ta'ala memberi dua perumpamaan. Perumpamaan Allah Ta'ala dengan perumpamaan berhala yang disembah. Perumpamaan pertama,
Seorang lelaki yang merdeka, yang bebas berbelanja. Dan yang kedua, hamba yang tidak memiliki harta, yang terikat, yang lemah, yang tidak boleh melakukan apa pun. Dan perbandingan kedua, seorang yang bisu lagi pekak, yang tidak memberi apa-apa faedah melainkan membebankan. Dengan seorang yang berkata-kata, yang sentiasa menyuruh kebaikan dan atas jalan yang lurus. Maka ini perbandingan Allah bandingkan sembahan berhala dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini intipati ayat-ayat yang kita bacakan. Allah berfirman, "Wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum." Dialah Allah yang menciptakan kamu, yang menjadikan kamu, kemudian Allah juga yang mematikan kamu. Baik, selepas Allah Ta'ala menerangkan tentang keajaiban ciptaan Allah, yang berupa air hujan yang telah kita terangkan semalam, yang berupa susu, yang berupa madu, yang menjadi nikmat kehidupan manusia. Manusia mengambil daripada sumber tumbuh-tumbuhan disebabkan keberkatan air hujan. Manusia mengambil manfaat daripada ternakan dengan susunya yang luar biasa. Bagaimana ia terjadi antara hampas makanan dan juga darah yang ada dalam badan binatang sehingga mengeluarkan susu yang putih melepak. Dan Allah Ta'ala menceritakan antara nikmat Allah ialah madu yang semula jadi memberi tenaga pada manusia, yang merupakan sebaik-baik manisan, yang menjadi santapan, yang menjadi makanan kesihatan manusia, bukan makanan kegemaran. Maka sesudah Allah menyebut nikmat-nikmat yang telah disediakan, maka Allah Ta'ala menyebut bahawa nikmat-nikmat ini yang lebih besar pada itu ialah Allah yang menciptakan kamu. Bila Allah menyatakan bahawa Allah yang menjadikan kamu, wahai anak-anak Adam, dahulu kamu tak ada pun. Kemudian Allah Ta'ala menetapkan umur dan usia kamu. Kata Allah, wa minkum man yuraddu ila arzalil umur. Di kalangan kamu, ada yang kami wafatkannya, kami panjangkan umurnya sehinggalah ketua nyanyuk. Kata Allah, arzalil umur. Kata arzal umur, ini umur yang lanjut. Para ulama menyatakan, yang dimaksudkan umur yang lanjut itu, ianya bermula pada usia 75 tahun. Ada orang yang Allah Ta'ala, bila Allah menyebut, Allah menciptakan kamu. Baik. Kuasa mencipta itu mutlak bagi Allah, tidak ada pada berhala. Dan Allah juga mematikan kamu. Sebagaimana Allah menciptakan, ia kuasa mutlak Allah. Dahulu kamu tidak ada. Dahulu kamu tidak pernah disebut nama. Tidak pernah wujud di dunia. Tiba-tiba Allah adakan kita. Kemudian Allah yang mengadakan manusia ini juga yang akan mematikan manusia. Bukannya berhala. Berhala tak ada kuasa itu. Maka Allah menyebut kalau kelompok-kelompok manusia yang diberikan umur. Ada yang diberi panjang umur sampai ke tua bangka, tua nyanyuk. Yang Allah sebut di sini, wa minkum, di kalangan kamu, man yuraddu ila, ada yang dipanjangkan umurnya ila arzal umur, kepada umur yang tua, nyanyuk. Likaila ya'lama ba'da ilmin syai'a, yang pada umur ini mereka lupa sesuatu yang pernah mereka ingat dulu. Sesuatu yang mereka pernah ingat, tak ingat. Dia bila sampai tua nyanyuk, kadang-kadang nama sendiri pun tak ingat. Kadang-kadang nama anak-anak pun tak ingat. Para ulama menyatakan kebiasaan umur tua ini, sebagaimana diriwayatkan daripada Ali radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, arzalul umur khamsun wa sab'una sanatan. Umur yang tua itu, yang nyanyuk, kebiasaannya 75 tahun. 75 tahun nyanyuk. Kalau kita lihat, manusia akan melalui 4 peringkat usia. Yang pertama, usia kanak-kanak. Usia kanak-kanak dia sampailah remaja. Pada tempoh ini, maka dia tak fikir banyak melainkan main. Diikuti dengan usia muda atau dipanggil usia pemuda, syabab. Atau disebut sinus syabab. Waktu muda ini, maka ketika itu dia nak berkahwin, dia nak memiliki harta, dia nak punya pekerjaan, dia bersaing dengan kawan-kawan dia. Dia belajar, bersaing, belajar. Ini waktu muda. Kemudian dia akan mengalami sinul kuhulah, usia matang. Usia matang bermula pada umur 40 tahun.
Pada umur 40 tahun dia matang, maka ketika itu dia mula stabil. Mungkin rumah dah bayar, kereta dah dibayar. Dan dia sudah mengecapi nikmat yang kita katakan bersahaja. Tak ada tekanan. Secara umum, kita tak nafikan ada yang pada usia 40-an maka baru start kerja dan sebagainya. Kita sebut secara umum. Kemudian kita akan sampai umur dipanggil sinnu syaikhukah. Syaikhukah. Sinnu syaikhukah ialah usia tua nyanyuk. Orang juga sebut tua bangka. Atau kita sebut orang tua sungguh. Ia bermula daripada umur 75 tahun. Tapi kebahagiaan, sebahagian ulama menyatakan hadza amrun ghairu muttarab wa rubbama kana hadha huwa al-ghalib fil madi. Masalah tua nyanyuk ni kita tak boleh nak tetap berapa umur. Memang dulu Sayyidina Ali menyebut umur 75. Mungkin zaman kita sekarang tuan-tuan sekalian, umur nyanyuk ni lebih muda. Ya, mungkin kita dah start pencing, katakan tuan-tuan ambil pencing umur 60. Maka 60 tu mula nyanyuk. Kita mula lupa kunci kereta, kunci rumah. Kita mula lupa spek mata kita letak kat mana walaupun letak dalam poket. Kita ingatan kita mula lupa apa yang kita baca. Kitab-kitab yang pernah kita hafaz, maka jadi masalah untuk mengingati semula. Maka mungkin usia ni 60-an. Sebab itu para ulama sibuk mengarang kitab pada usia muda. Atau pada usia yang disebut sebagai kuhulah. Kuhulah ini bermula 40 tahun. Sebelum sampai umur dia 60 tahun. Dia perbanyakkan karangan kitab. Kerana bila masuk 60, maka barangkali nyanyuk mula berlaku pada otak kita. Walaupun kajian-kajian kalau kita baca, ada yang menyatakan bahawa perempuan lebih cepat nyanyuk daripada lelaki. Ada yang menyatakan faktor negeri atau negara. Ada yang menyatakan faktor makanan. Faktor makanan bila kita makan masing-masing, kita makan masam-masam, maka cepat nyanyuk. Berbanding kalau kita suka makan manis. Makan manis lambat nyanyuk, tapi cepat pula potong kaki. Dia lebih situ, kurang sini. Dia tak ada benda lebih belaka. Ada orang bagus dia makan kismi, kuat ingatan. Akhirnya kaki kena potong, manis sangat. Macam manis. Ada yang suka makan masam-masam. Bagus tapi cepat nyanyuk. Dia mula cepat lupa. Maka ini peringkat usia manusia. Kita ada usia kanak-kanak, kita ada usia pemuda, kita ada usia tua, kita ada usia nyanyuk. Maka di antara tanda kebesaran Allah kata, lihat. Di kalangan manusia itu ada yang kami panjang ke umur sampai nyanyuk, dia jadi macam budak balik. Kata Allah dalam surah yang lain. Allahul ladzi khalaqakum min dha'f, summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Dialah Allah yang menjadikan kamu asalnya lemah. Kemudian daripada lemah kamu kuat. Kemudian selepas kamu kuat, kamu lemah dan beruban. Dan ayat yang lain Allah menyebut, wa man nu'ammirhu nunakkis fil khalq. Siapa yang kami panjangkan umur, kami kembalikan dia pada zaman kanak-kanaknya. Makna perangai dia macam budak. Mungkin pada usia nyanyuk dia lupa, dia dah terkencing, dia dah terberak. Setakat tertidur dalam kuliah tu benda biasa lah. Orang nyanyuk. Jadi kalau dia terkencing, terberak, kadang-kadang dia pergi kedai, dia tak bayar. Bila tuan kedai kata, mana duit? Dia kata dah bayar. Sebab dia nyanyuk. Bahkan kadang-kadang dia lupa kebaikan orang. Ada seorang hamba Allah, anak dia ni baik, bagus. Sentiasa kering duit dia banyak. Dan dia suka melewat berjalan. Bila dia pergi kedai, dua perangai dia buat, menandakan dia nyanyuk. Yang pertama, bila dia beli barang, dia tak bayar. Maka tuan kedai pun marah. Mana duit pakcik? Dia kata, aku kan dah bayar. Dah bergaduh, dia kata dia dah bayar. Nyanyuk. Dan orang nyanyuk ni dia tak berdosa apa yang dia buat. Sebab dia dah tak taklif. Yang kedua, perangai dia, dia kata anak dia tak pernah bagi duit kat dia. Padahal dia tak ada sumber lain melainkan anak dia. Orang tengok dalam poket dia duit berkepuk banyak. 100 semua. Tapi dia kata anak dia tak bagi duit. Sebab apa dia nyanyuk? Jadi orang nyanyuk ni tuan-tuan sekalian, dia sudah tidak ada taklif. Dia tak wajib solat. Dia kadang-kadang, saya pernah tengok seorang ambil wuduk. Dia basuh muka, lepas tu basuh kaki, lepas tu basuh tangan. Dia nyanyuk. Dia tak tahu mana yang patut dia basuh dulu. Nyanyuk ni tuan-tuan ada dua keadaan. Yang pertama disebabkan penyakit. Yang kedua disebabkan umur. Ada orang faktor penyakit. Maknanya, walaupun dia umur 60, 50 kerana penyakit dia.
Dia kena penyakit stroke sebagai contoh. Maka dia cepat nyanyuk. Dia lupa banyak perkara. Kadang-kala nyanyuk ini sebabkan usia. Baik, ini semua tanda-tanda kebesaran Allah. Bila Allah Ta'ala kata di kalangan manusia itu ada yang kami panjangkan umur. Sehingga sampai satu usia nyanyuk, ada yang sampai 100 tahun, 120 tahun. Mereka mula lupa apa yang pernah mereka ingat. Kemudian kata Allah, Wallahu faddala ba'dukum ala ba'din fil rizq. Sebagaimana Allah beza-bezakan umur manusia. Bila orang ni mati, bila orang ni lahir. Demikian Allah bezakan rezeki-rezeki. Sebagai satu ujian. Famal ladzina fuddilu, dan tidak akan melakukan orang-orang yang dilebihkan rezeki biradi rizqihim, untuk berkongsi rezeki mereka, ala ma malakat aymanuhum fahum fi sawa, dengan hamba-hamba mereka biar sama kaya mereka. Apa maksud ayat ini? Kita dah beritahu semua ayat-ayat ini berkait dengan ketuhanan atau disebut tentang uluhiyat. Untuk manusia nampak apa beza berhala dengan Allah Ta'ala. Apa beza yang kamu sembah selain Allah dengan Allah Ta'ala. Ia terang lagi bersungguh. Kemudian Allah Ta'ala menempelak manusia. Allah Ta'ala kata gini, yang bagi rezeki ialah aku. Dan aku melebihkan setiap orang ada rezeki dia lebih sikit. Tapi yang rezeki dia lebih, nak tak dia, berkongsi rezeki dengan hambanya biar jadi sama. Kalau dia ada 500,000, 500,000, boleh tak dia berkongsi dengan hambanya? Yang galibnya kalau kita sebut hamba, dia adalah pekerja yang tidak dibayar gaji, cuma diberi makan. Disiapkan tempat tinggal. Nak tak orang-orang yang kaya, sebab ini cerita orang-orang Mekah, yang mereka ni punya hamba, tak ada seorang pun nak suruh hamba tu sama kedudukan dengan mereka. Wa iman dengan pakaian atau dengan makanan, apatah lagi dengan agian rezeki, sama rata. Demikianlah Allah tidak mahu disekutukan. Kenapa tiba-tiba kamu samakan Allah dengan berhala? Kenapa kamu samakan? Walau berhala tak ada apa-apa. Yang maha kaya tu Allah. Ini berhala, macamlah kamu cerita hamba tadi. Tak ada kemampuan apa-apa. Maka Allah menempelak manusia. Dia boleh kata atau dia boleh menolak persamaan antara orang miskin dengan orang kaya. Dan dia menolak perkongsian harta. Tak ada orang atas dunia yang orang kaya nak berkongsi dengan orang miskin biar mereka sama. Bantu-bantu sikit-sikit boleh. Nak kongsi biar sama? Tak mungkin. Tak mungkin nak kongsi. Maka kalaulah kamu secemburu begitu, kerana kamu rasa kamu lebih layak, apa lagi Allah yang lebih layak disembah, tiba-tiba kamu samakan Allah dengan berhala-berhala. Dengan sembah-sembah yang lain, kamu menyembah. Dalam keadaan dia tak punya apa-apa, dia tak bagi rezeki pada kamu, dia tak hidupkan kamu, dia tak matikan kamu, dia tak turunkan hujan, dia tak jadikan madu, dia tak jadikan segala nikmat yang kamu dapat tadi. Tiba-tiba kamu nak sembah dia, beribadat dengan dia, menjadikan dia sebagai Tuhan. Maka logiknya di mana? Sebab tu yang menyembah selain Allah, dia telah melakukan perbuatan gila. Kebodohan yang jelas. Bukan kita katakan kebiadaban dengan Allah. Bukan satu kebiadaban pada akalnya sendiri. Sebab tu kata Allah, afa bi ni'matillahi yajhadun. Apakah dengan nikmat Allah mereka ini kufur? Cuba perhati nikmat Allah. Nikmat Allah menandakan ada Allah, maka Allah berhak disembah. Sedangkan makhluk-makhluk yang lain, sembahan-sembahan yang lain, berhala yang lain, tidak memberi apa-apa. Kemudian kata Allah, Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Dan di antara nikmat Allah lagi, Allah jadikan di kalangan kamu ini isteri-isteri kamu. Wa ja'ala lakum min azwajikum. Dan daripada isteri kamu, keluarlah banina, anak-anak, wa hafadatan, dan juga cucu cicit. Wa razaqakum minat thayyibat, dan diberikan rezeki yang baik kepada kamu. Afabil batil yu'minun. Apakah masih kamu nak beribadat, menyembah dengan benda yang batil? Bukan dia menciptakan bagi kamu isteri kamu. Wa bi ni'matillahum yakfurun, dan dengan nikmat Allah kamu terus ingin kufur. Baik, antara nikmat Allah, Allah jadikan isteri kita di kalangan sejenis dengan kita. Allah tak jadikan isteri kita di kalangan jin-jin. Semua isteri ini di kalangan yang sejenis. Maka ini satu rahmat Allah Ta'ala. Sebab itu, tidak ada orang boleh mendakwa berkahwin dengan jin.
kerana menyalahi kejadian. Sebab manusia, Allah jadikan kecintaan mereka, kesatuan mereka, kasih sayang mereka dengan orang yang sejenis dengan mereka, yakni manusia. Manusia dia akan jatuh cinta pada manusia. Kita tak akan mungkin jatuh cinta pada kucing ke, pada lembu, pada kambing. Mungkin kalau kita jatuh cinta pun bukan maksud untuk jadi bini, tapi kerana kita suka. Dia tengok kucing jatuh cinta, dia pun beli, dia pun jaga. Tapi bukan untuk kahwin. Bukan jatuh cinta yang kita sebut rahmat tadi. Jatuh cinta yang menjadikan kita nak memilikinya dan nak punya anak dengan dia, maka dia pasti manusia. Itu satu nikmat Allah. Bayangkan kalau Allah jadikan kita ni tuan-tuan, pasangan kita harimau, habis kita. Malang karang dah habis kena makan. Sebab apa? Tak sama. Lain kejadiannya, lain seleranya. Allah jadikan kita ni manusia, pasangan ni manusia. Bayangkan kalau pasangan kita jin, oh wahara. Time berkahwin, Tok Qadi nak akad nikah, bini tak ada. Sebab apa? Jin baik. Maka tak nampak. Mungkin tak nampak. Kerana berbeza kejadian. Dan jin pula, bila sifat dia tak nampak, dia masak pun benda tak nampak. Nanti kata, bang makanlah. Mana makanan? Sebab alam jin tak nampak. Namanya jin. Maka, ini semua satu rahmat Allah. Allah jadikan supaya manusia berfikir. Dan daripada isteri kamu lahirnya anak-anak. Banin. Bukan setakat anak, wahafadah dan juga cucu cici. Kerana manusia tuan-tuan sekalian, dia tak mungkin cukup dengan anak. Dia bila ada anak, kemudian anak dia kahwin, dia akan tanya bila nak dapat cucu. Orang pun tanya, Ji, dah jadi cucu ke belum? Dah dapat cucu ke belum? Dah jadi datuk ke belum? Maka ini mendorong manusia ingin mempunyai bukan sekadar anak tapi cucu. Maka ini rahmat Allah pada manusia. Kemudian kata Allah Ta'ala, dan kami beri rezeki yang baik. Artinya kami jadikan dalam perkahwinan itu ada jaminan rezeki. Maka dapat rezeki yang baik. Yang kamu boleh makan, kamu boleh minum, kamu boleh pakai, kamu boleh tinggal, kamu boleh tunggang. Ini semua pelengkap rumah tangga. Dalam rumah tangga yang akan melengkapkan pasangan kita dan rezeki yang baik. Bila kita sebut rezeki tadi, bukan tertumpu pada duit. Segala benda yang menjadikan hidup kita ini seronok. Yang disebut oleh ulama' allati tastatibunaha fid dunia, yang menjadikan kamu teruja dan seronok di dunia, sama ada ia makanan atau minuman atau pakaian atau tempat tinggal atau kenderaan. Maka Allah jadikan semua yang baik-baik untuk kamu. Kecenderungan manusia untuk cari benda yang baik. Kemudian kata Allah, wa ya'buduna min dunillah, tetapi mereka tetap menyembah selain Allah, ma la yamliku lahum rizqan, sesuatu yang tak pernah beri rezeki pada mereka. Minas samawati wal ardi syai'a, daripada langit ataupun daripada bumi sesuatu pun, wala yastati'un, dan tidak punya kuasa apa-apa. Kita lihat bagaimana hujah itu begitu tuntas untuk dijawab oleh penyembah berhala yang tidak mungkin dijawab oleh penyembah berhala zaman dulu sampai zaman hari ini. Apakah berhala kamu yang berikan ini semua? Sedangkan sifat berhala kamu lemah. Sebab itu kata Allah, fala tadribu lillahil amthal. Jangan kamu samakan sesuatu itu dengan Allah. Kita lihat, bila Allah kata Allah menciptakan dan mematikan, apakah berhala menghidup dan mematikan? Allah yang menentukan umur dan usia, apakah berhala kamu menentukan umur dan usia? Sedangkan berhala kamu tu yang ditentukan umur dan usia oleh manusia. Akhirnya dipecah, dibesarkan, dijual dan sebagainya. Maka kata Allah, fala tadribu lillahil amthal. Jangan kamu membandingkan apa-apa pun dengan Allah. Innallaha ya'lamu antum la ta'lamu. Allah mengetahui kamu tak tahu. Kamu tak tahu betapa bahayanya syirik kamu. Betapa bahayanya kufur kamu. Betapa kesalahan ini menjadikan kamu kekal dalam neraka, tidak diringankan azab, tidak boleh menerima syafaat, dan tidak ada yang boleh menyelamatkan kamu. Sebab itu Allah Ta'ala mencela penyembah-penyembah berhala dan penyembah selain daripada Allah, sama ada yang semua berhala atau golongan ateis sama. So ateis ni kan tak semua berhala, tapi wataknya sama. Dia sudut mana? Mengingkari Allah. Yang menyembah berhala, dia juga mengingkari Allah. Cuma dia ada berhala. Yang ateis ini juga mengingkari Allah. Dan semua izm-izm yang lain. Komunis sebagai contoh. Juga mereka ini mengingkari Allah. Isunya, tuan-tuan sekalian, bukan sekadar sekutu, tetapi mengingkari Allah sebagai pencipta, sebagai pemberi rezeki, sebagai pengatur kehidupan manusia, tempat kembali manusia. Maka Allah mencela mereka.
Kemudian Allah beri dua perbandingan supaya jelas lagi. Kepada siapa pun yang menyembah berhala atau yang menyembah lain daripada Allah, yang mempersekutukan Allah, yang tidak bertuhankan kepada Allah. Kata Allah, daraballahu masalan. Allah memberi satu perumpamaan. Masalan, satu perumpamaan. Abdan mamlukan, seorang hamba yang dimiliki. Hamba satu hal, dimiliki satu hal. Kita kalau sebut hamba memang dimiliki lah. Allah nak beritahu, ini yang benar-benar hamba. Ini kategori hamba yang bulat-bulat dikuasai oleh Tuhan. La yaqdiru ala syai'in, yang dia tak mampu buat apa-apa melainkan dengan perintah Tuhan dia. Wa man razaqnahu, dan lihat perbandingan dengan orang yang kami rezekikan kepadanya daripada kami rizqan hasanan, rezeki yang baik. Fahuwa yunfiqu min, dalam keadaan dia sentiasa membelanjakannya. Dia senantiasa mendermakannya. Dia sentiasa memberikan apa yang dimilikinya, kata Allah, sirran, sama ada secara rahsia, wajahran, ataupun secara terang-terangan. Hal yastawun, apakah sama? Alhamdulillah, maha suci Allah. Bal aktsaruhum la ya'lamun, tapi kebanyakan kamu ini jahil dan tidak mengerti. Allah beri perbandingan pertama tentang syirik. Yang menyembah berhala ini diperumpamakan seperti, berhala tadi diperumpamakan seperti hamba yang dimiliki sepenuhnya, yang tak boleh buat apa-apa. Lah berhala tu dia tak boleh nak duduk setempat tu. Kalau orang alih, terpaksa dia mengalih lah. Kalau orang alih ke atas, dia duduk atas, di bawah. Dia tak mampu apa-apa. Maka Allah bandingkan, berhala itu macam hamba yang tidak boleh buat apa-apa melainkan arahan Tuhan. Dan Allah bandingkan diri Allah, untuk dilihat, seumpama orang yang diberikan kelapangan rezeki yang banyak, yang yatasarraf kaifa yasha, dia boleh berbelanja ikut suka dia. Dia nak beri terang-terangan, nak beri secara sembunyi. Maka apakah sama? Kalau perbandingan tu pun kamu nampak tak sama, bagaimana kamu nak bandingkan berhala dengan Tuhan? Kalau kita nak sama, nak bandingkan, ini hamba abdi yang tak berkuasa atas dirinya dengan seorang yang merdeka, yang punya harta yang banyak, yang berbelanja ikut suka dia, dia akan lihat apakah? Tidakkah mereka inilah yang setahun tak sama? Macam mana kamu boleh samakan Allah dengan berhala? Soalan pertama. Sebab itu Allah kata, bal aktsaruhum la ya'lamun. Kebanyakan manusia ini jahil. Kata la ya'lamun di sini ialah bodoh, tidak mengetahui, dan mereka tidak mengetahui apa kesudahan syirik ini, iaitu membawa mereka pada azab yang dahsyat. Tuan-tuan, banyak benda kalau kita tengok atas dunia, bila seorang tu dia buat, dia tak tahu akibat dia terus buat je. Akhirnya bila dia mengetahui akibat, barulah dia menyesal. Kenapalah saya buat benda ni? Kalau saya tahu, saya tak buat. Lihat bagaimana penyesalannya. Apa lagi yang syirik Allah? Baik, Allah beri contoh kedua pula. Antara Allah dengan berhala. Supaya penyembah berhala ni fikir. Kata Allah, wa daraballahu masalan rajulain. Allah beri perbandingan seperti dua orang lelaki. Ahaduhuma, salah seorang daripada keduanya itu, abkam. Apa maksud abkam? Maknanya bisu. La yaqdiru ala syai'in wa huwa kallun ala maula. Dia tak mampu buat apa-apa. Dan jadi beban pula pada tuang dia. Dah bisu, kemudian pekak. Bisu dah pekak, nak cari rezeki pun payah. Dia jadi beban pada orang jaga dia. Ainama yuwajjihu la ya'ti bi khair. Mana pun dihantar, dia tak boleh buat kebaikan sebab dia pekak dan dia bisu. Nak suruh bercakap, tak boleh cakap. Nak suruh dengar, tak boleh dengar. Begitulah berhala. Boleh cakap, tak boleh. Boleh dengar, tak boleh dengar. Letak kat mana pun, dia tak akan beri manfaat. Sama seperti kita hantar wakil kita, jurucakap kita. Kita, sebagai contoh, nak pergi Minang lah. Minang untuk anak kita. Kita pun hantar wakil peminang kita ni, bisu, pekak. Agak-agak berjaya tak peminangan tu? Wakil tuan-tuan ni, bisu dan pekak. Dia pun pergi. Kita beri arahan pun dia tak faham. Jangan kata dia nak cakap apa kat sana.
Beri arang pun dia tak faham. Ngangguk-ngangguk je dia. Pagi salin nak cakap apa pula? Dia dengar pun tak boleh. Nak cakap pun tak boleh. Maka segala kita punya taujihat, kita punya instruction, kita punya arahan, semuanya dia tak faham. Lalu kata Allah, hal yastawi, apakah sama? Huwa yang buta, yang bisu dan pekak tadi, wa man ya'muru bil adl, yang boleh berkata-kata dan boleh menyuruh pula perkara yang baik. Bil adl wa huwa ala siratim mustaqim, dalam keadaan berada pada jalan yang lurus. Lihat bagaimana Allah Ta'ala kata, sama tak? Orang yang pekak lagi bisu, kamu hantar dia jadi wakil, kamu suruh dia selesaikan masalah, dia beban pada kamu. Kamu pun terpaksa tanggung. Dengan orang yang dia boleh bercakap, dia boleh menyuruh perkara yang baik, dan dia berada pada jalan yang lurus. Arti Allah Ta'ala nak gambarkan zat Allah, diri Allah. Tak mungkin kamu nak samakan aku dengan berhala yang kamu sembah. Ini berhala pekak, bisu, buta. Walaupun nampak macam melihat tapi tidak melihat. Walaupun nampak ada telinga tapi tidak mendengar. Walaupun nampak ada mulut besar tapi tak boleh cakap. Tiada arahan, tiada perintah. Lalu kita tanya kepada penyembah berhala, daripada mana perintah dan larangan? Ada pun orang beriman boleh sebut perintah dan larangan daripada mana? Daripada wahyu. Maka ini Al-Quran yang Allah pelihara sampai kiamat. Di sinilah perintah dan di sinilah larangan. Maka pada penyembah berhala, pada penyentuh Allah, bagaimana kamu buat satu perintah lalu kamu nisbahkan pada Tuhan? Daripada mana sumbernya? Apakah berhala ini yang menyuruh menulisnya atau yang mengilhamkan kepada kamu? Ternyata dia beku. Ternyata dia tak berkuasa apa-apa. Maka ayat-ayat yang kita bacakan ini secara jelas menerangkan tentang ketauhidan Allah, keesaan Allah. Secara jelas menceritakan tentang kekuasaan Allah. Secara jelas menceritakan kesempurnaan Allah. Dan juga secara jelas menerangkan kepada manusia seluruhnya bahawa seluruh urusan kehidupannya, bermula daripada kejadian ciptaannya sehinggalah kematiannya, sehinggalah peringkat umurnya, maka Allah Ta'ala berikan, Allah Ta'ala tentukan. Bahkan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah tinggalkan sekumpulan manusia pada umur yang nyanyuk. Kenapa Allah tinggalkan sekumpulan manusia dengan umur yang nyanyuk? Untuk beritahu apa? Bahawa mereka tidak berkuasa untuk matikan diri mereka. Sebagaimana mereka tidak berkuasa menghidupkan diri mereka. Manusia juga tidak berkuasa mematikan diri mereka. Yang nak mati cepat, Allah Ta'ala lambatkan mati dia. Dia tak berkuasa. Kadang-kadang dah sembah minyak petrol, terbakar, tak mati. Gedung bangunan tak mati. Allah biarkan umur dia sampailah tua nyanyuk. Setengah ulama seperti Ikrimah bin Jabar radhiyallahu taala anhu, itu anak murid kepada Ibn Abbas. Dia kata apa? Dia kata man qara'al Qur'ana lam yusir bihadhil hala. Lam yasir bihadhil hala. Siapa yang baca Quran, dia tak akan sampai umur nyanyuk. Maksudnya kalau kita sentiasa baca Quran, maka Allah Ta'ala tak akan nyanyukkan kita. Kalaupun misal kata kita tua, insya-Allah tak nyanyuk. Ini yang disebut oleh seorang tabi'in yang terkenal yang bernama Ikrimah bin Jab radhiyallahu ta'ala anhu. Bukan kelebihan orang-orang yang mentaati Allah itu sendiri. Siapa yang mentaati Allah, dia sentiasa menjaga perintah Allah. Juga Allah pelihara dia daripada nyanyuk. Bukan orang yang berdoa kepada Allah. Dalam satu hadis, Nabi ajar kita doa yang didoakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. A'udzu bika minal bukhli wal kasali wal harami wa arzalil umuri wa adzabil qabri wa fitnatid dajjal wa fitnatil mahya wal mamat. Rasulullah berkata, aku berlindung kepadamu ya Allah daripada bakhil, malas, daripada tua, daripada umur yang nyanyuk, daripada azab kubur, daripada fitnah dajjal, daripada fitnah hidup dan fitnah mati. Hadis yang lain antara doa Rasulullah, wa a'udzubika an uradda ila arzal umur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada umur tua bangka. Jadi kita doa, tuan-tuan, bila masuk umur tua bangka ni masalah besar kita. Masalah dengan anak-anak kita doalah biar Allah Ta'ala tak panjangkan umur kita sampai tua bangka. Yang ni tua nyanyuk. Kalau tua tak nyanyuk tak apa.
Ini yang disebut oleh Ikrimah. Siapa yang baca Al-Quran, maka dia tak akan nyanyuk. Dia tak akan nyanyuk. Maksudnya dia mungkin tua, tapi dia masih ingat. Sebab tu kita jumpa ahli Quran, walaupun dia usia 70-an, Masya Allah ingatan dia kuat lagi. Guru kami, Syekh Abdullah Jauhari, almarhum, waktu mengajar kami usianya dah 70 lebih, 75 tahun macam tu. Tapi masih kuat. Wa imma ingatannya, wa imma kesungguhannya mengajar. Walaupun adalah kelemahan sebagai orang tua. Tapi ini ahli Quran. Allah Ta'ala pelihara. Sebab tu tuan-tuan, biar Quran menjadi bacaan kita senantiasa. Sebab Allah melindungi kita banyak perkara-perkara yang merosakkan hubungan kita dengan Allah. Khususnya dan juga dengan manusia. Jadi ayat yang kita baca secara umumnya menerangkan tentang perbezaan yang jelas antara Allah yang Esa, Allah yang memberi nikmat dengan berhala-berhala yang tak beri apa-apa. Sebab itu akhirat kelak Allah Ta'ala akan bertanya nikmat yang diberikan. Dalam hadis diriwayatkan, Inna Allaha yaqulu lil abdi yawmal qiyamah mumtanna alaihi alam uzawishka alam ukrimka alam asghar lakal khayla wal ibil wa adhruka tar'asu wa tarabba. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari akhirat kelak Allah Ta'ala akan berkata pada hamba-Nya dengan menyebut kembali kebaikan. Bukankah aku yang mengahwinkan engkau? Bukankah aku yang memuliakan engkau? Bukankah aku menjadikan engkau memiliki kuda dan unta? Bukankah aku yang menjadikan kamu memimpin, kamu selesa hidup? Maka ingat segala nikmat ni Allah tanya. Allah disebut-sebut ni bukan sekadar perbezaan perbandingan antara Allah dengan berhala. Untuk menunjukkan Allah berhak disembah. Allah berhak untuk dipuji. Allah berhak untuk kita berbakti ataupun kita mentaati. Tetapi ia juga satu ingatan pada kita. Segala nikmat ini Allah Ta'ala akan sebut balik akhirat. Nikmat yang kita dapat sebagaimana kita baca dalam surah At-Takatsur, thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu pada hari kiamat kelak akan ditanya kembali nikmat yang Allah berikan. Allah akan tanya nikmat kita kahwin. Bukankah aku yang mengahwinkan kau? Menjadikan kita jatuh cinta pada pasangan kita. Lalu kita berkahwin, lalu beranak pinak. Lalu kita bina keluarga yang bahagia, yang baik. Bukankah Allah yang memberikan kita pekerjaan? Yang menjadikan kita boleh memiliki rumah, memiliki kenderaan. Bukan memiliki kesenangan, memiliki keseronokan dalam hidup. Ini semua Allah bagi. Ingat, Allah akan tanya. Ia bukan pemberian percuma. Ia satu ujian yang akan ditanya. Ia satu ujian yang akan membezakan yang lulus dan yang gagal. Kerana itu, lihat nikmat Allah untuk terus kita bersyukur, terus memperhambakan diri pada Allah dan tidak melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Dan bagi orang yang menyekutukan Allah, lihatlah perbezaan yang jelas ini. Terang lagi bersuluh. Bahkan matahari di dada langit di tengah hari. Apakah masih ada kekeruhan dan kemuskilan? Berhala yang kamu sembah, sembahan selain pada Allah, tidak ada apa-apa makna. Tidak ada apa-apa jasa, tidak ada apa-apa manfaat, tidak ada apa-apa mudarat. Semuanya milik Allah yang mutlak. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.